Tajuk utama 8 Februari, kerajaan kekang penyelundupan ayam sejuk beku dari Thailand. Barang rosak akibat mogok, pengguna boleh lapor tribunal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Seorang peniaga pasar malam dituduh di Mahkamah Session Ipoh hari ini atas 3 dakwaan merogol anak tirinya berusia 14 tahun antara Jun hingga Disember tahun lalu. Tertuduh yang berumur 49 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, penjual jagung terbabit didakwa merogol mangsa di bilik utama sebuah rumah di Air Tawar Manjung antara jam 2 hingga 3.30 petang pada Jun, Julai dan Disember tahun lalu. Ketiga-tiga pertuduhan dibaca mengikut Seksyen 376B-1 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara 10 hingga 30 tahun dan sebatan bagi setiap pertuduhan jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin dan dikendaki melaporkan di Balai Polis berhampiran setiap bulan selain dilarang mengganggu mangsa. Mahkamah turut menetapkan 11 Mac depan sebagai sebutan semula untuk laporan kimia dan perubatan mangsa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kedah akan bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS serta agensi lain dalam mengekang kemasukan dan pengeluaran ayam sejuk beku tidak halal ke negara ini. Pengarahnya Ray Monvirak berkata pihaknya akan mempertingkatkan pemeriksaan dan pemantauan di pasar raya dan pasar awam bagi memastikan ayam sejuk beku yang dibawa masuk dari Thailand ini tiada dalam pasaran. Katanya permasalahan ini amat serius dan harus dibanteras segera kerana bimbang berlaku seperti isu kartel daging yang masih belum selesai sehingga kini. Untuk tempoh awal Februari, 2 kali cubaan menyeludup ayam sejuk beku digagalkan MAKIS ketika melalui pemeriksaan di Kompleks Imigresen, Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Pihak kita akan bekerjasamalah dengan mana-mana agensi berdasarkan arahan daripada atasan kita dari masa ke masa, yang mana bahagian yang penguatkuasaan kita terlibat, di mana terletak di bawah akta kita akan ambil tindakan. Beliau berkata demikian pada sidang media pada program lawatan pengarah KPDN HEP Kedah di Ayam Bismi Simpang 4 hari ini. KPDN HEP juga turut memantau pelabelan sijil halal yang cuba dimanipulasi pihak tertentu yang menggunakan logo halal palsu yang tidak mengikut standard JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri. Pengguna yang mengalami kerugian ekoran barangan yang rosak akibat perlakuan mogok kaki tangan sebuah syarikat kurier disarankan memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pengguna TTPM. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rasul Wahid berkata ia bagi memastikan pengguna yang teraniaya mendapat hak mereka. Dan jika mereka tak mampu menyelesaikan, artinya seller tak boleh selesai, syarikat kurier tak boleh selesai, maka kita ada Tribunal Tuntutan Pengguna, TTPM, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia untuk kita ambil tindakan dan kita tengok mana yang boleh kita bantu untuk memastikan pengguna tidak teraniaya, pengguna mendapat hak mereka. Bagaimanapun tuntutan di TTPM hanya melibatkan barangan yang dibenarkan menggunakan khidmat kurier dan bukan barangan dilarang pos seperti barang kemas, cecair, artifak sejarah dan seumpamanya. Tambahnya, aduan perlu disertakan dengan bukti yang lengkap bagi membolehkan pihak tribunal memproses permohonan mereka. Aduan tersebut akan diteliti sebelum mengarahkan penjual atau syarikat kurier untuk tindakan ganti rugi jika terbukti kelalaian daripada pihak mereka. Beliau berkata kepada media selepas melawat kedai runcit bergerak Prihatin Mart di dataran Kampung Pela, Ajil, Hulu Terengganu. Baru-baru ini tular di media sosial video kaki tangan sebuah syarikat kurier mencampak parsel pembelian dalam talian kerana dikatakan tidak berpuas hati dengan isu komisen.
Bagaimanapun, pihak pengurusan syarikat berkenaan telah memohon maaf atas insiden tersebut dan menyatakan ia tidak berkaitan isu mogok mengenai bayaran pekerja. 7 pekerja kurier terlibat juga telah memaknai video permohonan maaf berdurasi 57 saat dan menafikan terdapat isu dalaman atau pemotongan gaji membabitkan pekerja dan syarikat itu. Di Pulau Pinang, sebuah tapak pembinaan hotel di Kepala Batas diarah menghentikan sementara kerja pembinaan. Ia susulan kontraktor projek berkenaan gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Notis pemberhentian kerja sementara itu dikeluarkan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Pulau Pinang. Pengarah CIDB Negeri Zahidi Hashim berkata, dalam pemeriksaan itu pihaknya mendapati kontraktor utama gagal mengemukakan dokumen dan permit berkaitan pembinaan rumah kongsi di dalam tapak pengubahsuaian hotel terbabit. Pemeriksaan di bilik kongsi itu juga mendapati ruang menempatkan pekerja asing itu tidak selamat dari segi pengudaraan dan persekitaran. Kontraktor berkenaan juga gagal menunjukkan keputusan ujian saringan COVID-19 yang dijalankan terhadap pekerja warga asing tersebut. Kalau kita tengok dari segi pengaliran udara, sistem pengaliran udara dekat CLQ tu pun ataupun rumah kongsi tu pun rasanya memang teruklah. Jadi itu antara penyebab-penyebab boleh berlakunya penyebaran COVID-19 dengan lebih cepat sekiranya ada kes dekat sini. Beliau berkata demikian selepas Ops Khas Pemantauan SOP bersama beberapa agensi penguatkuasaan yang lain di Kepala Batas Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU, Assistant Commissioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata, dalam operasi itu seramai 40 pekerja binaan warga asing ditahan untuk pemeriksaan. Setakat ni menahan lebih kurang 40 orang pekerja dia. Dan kesemua 40 orang ni mempunyai permit kerja yang sah. Walaupun terdapat 11 orang pekerja terdiri daripada warga Bangladesh dan juga Indonesia yang tiada permit. Dan kita akan ambil tindakan di bawah Atas Immigration. Saya bila itu dalam pemerhatian kita juga, kita dapati lebih kurang 50-60 orang telah melarikan diri. Apabila pihak polis dengan pihak CIDB dan KKN sampai telah melarikan diri. Kesemua yang ditahan diserahkan kepada pihak imigresen untuk tindakan selanjutnya. Perkembangan COVID-19 dalam negara. 24 kes kematian dicatatkan hari ini sekaligus menjadi jumlah tertinggi yang direkodkan setakat ini. Ia menjadikan jumlah kematian akibat wabak itu kini mencecah 896 nyawa. Hari ini 3,100 lagi kes baru COVID-19 dilaporkan. Ia menjadikan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan kini 51,977 kes. Selangor kekal negeri dengan kes baharu tertinggi iaitu 1,196 kes, diikuti Johor 490 kes. 282 kes dirawat di ICU, 134 daripadanya menggunakan alat bantuan pernafasan. Manakala itu, 13 kluster baharu dilapor hari ini, 11 daripadanya adalah kluster di tempat kerja. Orang ramai disaran agar terus mengamalkan langkah pencegahan seperti kerap mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga penjarakan sosial dan memakai pelitup muka. Johor membenarkan solat Jumaat dan solat jemaah fardu 5 waktu dengan jumlah 40 jemaah ahli Kariah yang digilirkan di masjid dan surau sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula esok. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri, Tosrin Javranti berkata, jumlah itu tidak termasuk pegawai masjid, surau dan ahli Jawatankuasa Pengurusan Kariah Masjid serta surau. Katanya, bagi memastikan lebih ramai umat Islam dapat menunaikan solat Jumaat, kebenaran sementara diperkenankan di 216 surau di seluruh Johor. Perhimpunan bertujuan mengadakan aktiviti agama yang dibenarkan meliputi tazkir dan tarhim oleh pegawai masjid dan surau, program membudayakan Al-Quran dan As-Sunnah, program bacaan surah Yasin dan Tahlil serta surah Al-Mulk dan Al-Kahfi. Solat jenazah juga dibenarkan dengan kehadiran 40 jemaah, tidak termasuk pegawai masjid, surau dan ahli jawatankuasa pengurusan Kariah Masjid serta surau.
Semua masjid dan surau juga hendaklah melaksanakan solat sunat hajat berjemaah setiap hari selepas solat fardu maghrib dan selepas solat Jumaat. Bagaimanapun, aktiviti kuliah serta ceramah digalakkan secara atas talian. Dalam pada itu, majlis akad nikah digalakkan untuk ditangguhkan atau boleh dilaksanakan di Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ atau pejabat kadi daerah sahaja. Manakala majlis resepsi atau walimatul urus hendaklah ditangguhkan. MAPIM dan Uncle Kentang bantu masyarakat Cina. Alhamdulillah, bertemu kembali. Bersempena perayaan Tahun Baru Cina yang bakal menjelang tidak lama lagi, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dengan kerjasama Pertubuhan Amal Uncle Kentang Malaysia menyantuni 25 keluarga kurang bernasib baik terdiri daripada kalangan masyarakat Cina di sekitar Puchong. Pengarah domestik MAPIM Faris Hussein berkata sumbangan berkenaan sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka terutama menjelang hari perayaan. Kita akan turun menyantuni sesiapa saja yang kurang bernasib baik dan program ini merupakan lanjutan daripada program tahun lepas. Tahun lepas kita turun menyantuni 50 keluarga masyarakat Cina di sekitar Semenyih. Jadi tahun ini kita turun di Puchong. Kita bawa bantuan dalam bentuk makanan, food pack dalam 13 item dan juga kita bawa buah limau sebagai simbolik perayaan Tahun Cina hari ini. Jadi bantuan ini kita sasarkan kepada mereka-mereka yang memerlukan, tidak kira apa saja fahaman dan bangsa mereka. Katanya MAPIM turut menggerakkan bantuan ke daerah dan negeri yang lain di seluruh negara dalam menyantuni pelbagai lapisan masyarakat. Sementara itu ditanya mengenai kolaborasi bersama Pertubuhan Amal Uncle Kentang Malaysia, katanya MAPIM yakin dengan kriteria dan inisiatif ikon Kuan Chi Heng atau lebih mesra dikenali sebagai Uncle Kentang dalam menyantuni pelbagai lapisan masyarakat dan memberi inspirasi kepada mereka. Dalam pada itu, Kuan Chi Heng berkata beliau sebab dan terharu dengan keprihatinan Badan Pertubuhan Islam seperti MAPIM terhadap keluarga bukan Islam. Dan saya rasa ini adalah satu silaturahim yang sangat-sangat penting bagi Malaysia, di mana kefahaman tu tidak menyerong bahawa masing-masing ambil hal masing-masing. Jadi kita ni, saya sangat terharulah. Jadi saya berterima kasih kepada MAPIM lah pada pagi ini kerana dapat bersama-sama kita memberikan sedikit orang kata suntikan semangat kepada mereka yang susah. Sementara itu, penerima Wong Shi Moi diwakili penyelaras program Liu Yu Fuk berkata bantuan daripada pihak MAPIM dan Pertubuhan Amal Uncle Kentang Malaysia memberi sedikit kelegaan buat mereka sekeluarga. Jadi dia sangat terharu dan banyak terima kasih kepada pihak MAPIM kerana sudi datang ke rumah dia bagi sedikit sumbangan. Dia beritahu bahawa dia bergantung kepada anak sahaja, di mana anak bekerja sebagai welder. 1 bulan punya gaji lebih kurang 1,000 lebih sahaja. Jadi dia kena gunakan dengan penuh hemat, jimat-jimat, dan kadang-kadang pun tak cukup. Cina ni, saya dapat Cina ni banyak lama orang wali sini panggil sekolah orang wali rumah saya artis sedang, saya artis sodolola. Soalnya barang angkat mana telebagasi dan saya lalu rumah wali tanpa sini. Buat anda yang ingin menyumbang boleh disalurkan menerusi www.bantuummah.com atau menerusi akaun Maybank Tabung Kemanusiaan MAPIM di nombor 5622 6354 0066. Tabung Musaadah COVID-19 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Yayasan Wakaf Malaysia YWM sudah mengumpul dana sebanyak RM6 juta sejak dilancarkan pada Mac tahun lepas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata daripada jumlah itu lebih RM4 juta telah diagihkan kepada golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 serta mangsa banjir di beberapa negeri baru-baru ini. Yang terdahulu lebih kurang dalam 6 juta, perbelanjaan sudah mencecah 4 juta lebih.
dan insya-Allah kita sentiasa, tapi keseluruhannya oleh kerana kami membuat satu gabungan sekarang, kalau bulan 1 Januari baru-baru ini kita menghabisi hampir 15 juta dan setiap hari kita akan update dia punya jumlahnya. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelepasan Pasukan Musaadah Bantuan Bencana Alam pasca banjir ke Dungun, Terengganu pagi tadi. Sumbangan pelbagai barangan keperluan bernilai RM60,000 akan disampaikan kepada mangsa banjir yang terjejas. JAKIM juga mengambil kesempatan menyampaikan sumbangan kepada saudara Abdul Taib Abdul Kadir berasal dari Sarawak yang diuji dengan masalah kesihatan untuk rawatannya di Hospital Kuala Lumpur dengan jumlah sumbangan RM2,000. Seramai 122 pelajar di Fakulti Pengajian Dakwah dan Kepimpinan juga menerima sumbangan RM200 untuk meringankan beban mereka. Antara barangan yang akan disalurkan ialah dapur gas, toto dan keperluan barangan makanan kering. Orang ramai dan syarikat korporat diseru untuk terus menyumbang ke tabung musaadah COVID-19 JAKIM dan YWM ke akaun CIMB Islamic Bank Berhad YWM bernombor 8602218186. Penggunaan teknologi humid acid dalam penanaman padi mampu meningkatkan jumlah pengeluaran padi sehingga 1,5 kali ganda. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Datuk Samsul Bari Jamali berkata teknologi itu telah mula digunakan sejak April tahun lalu di 9 kawasan sawah padi di selatan tanah air. Katanya sebelum ini kesemua kawasan sawah yang menanam padi jenis MR269 menggunakan kapur bagi mengawal keasidan tanah. Namun penggunaan teknik itu menimbulkan masalah kekurangan pengeluaran padi. Dan ini adalah satu peluang baru, satu nafas baru, satu harapan baru kepada pesawah-pesawah dalam negeri Johor keseluruhannya. Ini bermakna tanpa meluaskan pengeluasan, kita masih boleh meningkatkan hasil pengeluaran padi di setiap sawah yang ada dalam negeri Johor ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau hasil teknologi itu di sawah padi Kampung Sawah Sagil Air Hitam Batu Pahat Johor. Selain humid acid, teknologi drone turut digunakan untuk menabur baja pada siang dan malam hari. Teknologi jentera tuai yang lebih ringan dan tidak merosakkan tanah sawah juga digunakan. Terdapat 9 kawasan sawah padi melibatkan 900 pesawah dengan keluasan 2,900 hektar di Johor, antaranya di Kota Tinggi, Mesing, Muar, Kluang, Tangkak dan Batu Pahat. Mengupas tingkah laku rakyat Malaysia dalam berdepan pandemik COVID-19. Itu antara intipati sesi webinar Anjuran Institut Pengajian Sosial IPSAS Universiti Putra Malaysia UPM yang diadakan hari ini. Pengarahnya Profesor Dr. Ismi Arif Ismail berkata ia bagi meningkatkan kesedaran orang awam mengenai kesan wabak itu kepada aspek sosial, persekitaran dan kesejahteraan. Saya menjangka dalam webinar ini kita akan dapat membincangkan, mengupas situasi semasa dan bagaimana masyarakat harus respon supaya kita kekal sejahtera dan dapat orang kata bangkit semula lah untuk meneruskan kehidupan seperti yang kita inginkan, kehidupan yang positif. Program dengan kerjasama Institut Pengajian Tingkah Laku IPTK Kementerian Kesihatan Malaysia KKM itu menampilkan pakar-pakar dalam bidang kesihatan dan sains sosial dengan membentang dapatan kajian berkaitan pandemik COVID-19. Tambahnya, forum ilmiah seperti ini amat diperlukan di saat negara sedang berdepan wabak membunuh itu. Dalam wacana ilmu ni membincangkan in spite of kita banyak komplain dan memberikan komen-komen yang negatif di laman sesawang dan sebagainya, lebih baik kita berbincang secara positif, mencari solusi dan membantu satu sama lain supaya kita dapat memastikan masyarakat Malaysia ni walaupun terkesan dengan pandemik ini dapat bangkit semula dan membina negara secara bersama. Beliau juga berharap program seumpama ini diperbanyakkan lagi dengan kerjasama daripada pelbagai pihak
supaya lebih ramai dapat menyumbang idea demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Syarikat perniagaan berasaskan emas Makmur Gold bakal membuka satu lagi cawangan kedai emasnya dan cawangan ke-6 itu akan dibuka di Ipoh, Perak. Pengurus Makmur Gold di Perak, Nur Elif Airi Muhammad Nordin berkata, cawangan terbaru di Pusat Perdagangan Tasik Indra Ipoh itu sedang dalam proses ubah suai dan bakal dibuka April nanti. Menurut Nur Elif Airi, sempena pembukaan cawangan baru itu nanti, Makmur Gold akan menawarkan harga istimewa kepada pelanggan. Mesti ada tawaran istimewa lah. Sekarang ni memang harga emas dah murah. Macam hari ni 248 segram. Free upah, tak ada upah apa semua dah. Tapi bila pembukaan nanti, kita jual harga murah lagi. Kita buat promosi murah lagi. Dan beli emas, orang kata trade in emas lama tu dengan harga yang tinggi. Kita beli emas lama tu dengan harga yang tinggi. Dan jual hak baru tu dengan harga yang murah. Memang promosi kau-kau punya lah. Menurut Nur Elif Airi, seperti cawangan-cawangan di negeri lain, emas di cawangan Makmur Gold Ipoh juga akan dijual pada harga murah tanpa upah serta patuh syariah. Tambahnya, kedai emas Makmur Gold di Ipoh itu juga akan mengetengahkan rekaan eksklusif emas berbentuk kerawang, Pandora serta rekaan lain-lain yang sedang tular ketika ini. Pelanggan bertuah juga berpeluang mendapat hadiah istimewa seperti sejadah, payung, beg serta bekas eksklusif Makmur Gold. Makmur Gold turut menjual emas secara dalam talian namun pada harga yang sama tanpa upah. Pelanggan lelaki juga boleh mendapatkan emas waffle 999 keluaran istimewa Makmur Gold seberat 1 gram bernilai RM300. Selain di Ipoh, Makmur Gold juga mempunyai cawangan di Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan, Kuala Terengganu, Bangi Selangor dan Putrajaya. Maklumat lanjut mengenai Makmur Gold Ipoh boleh menghubungi Nur Elif Airi di talian 019 943 2822. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Glasier pecah, ratusan maut. Kita ke laporan luar negara. 150 dikuatiri maut selepas glasier Himalaya di India pecah dan mengakibatkan banjir kilat. Operasi mencari dan menyelamat giat dijalankan bagi mengesan mangsa yang hilang dan terperangkap dengan kebanyakannya adalah pekerja dari 2 loji janakuasa. Media tempatan menyifatkan kejadian itu seperti tsunami di Himalaya, manakala saksi dan juga penduduk di situ menggambarkan tanah bergegar seperti gempa dengan awan debu ketika air melimpah. Ada juga yang menyifatkan bencana dahsyat itu sebagai aksi sebuah filem. Setakat petang tadi, 14 disahkan maut dengan mayat ditemukan dari lokasi berbeza, manakala 170 yang lain masih hilang. Kebanyakan mereka yang hilang adalah dari 2 loji janakuasa. Tindakan pantas pasukan penyelamat berhasil apabila turut menyelamat sekurang-kurangnya 15 mangsa. Sementara itu, beberapa mangsa terperangkap dalam 2 terowong yang terputus akibat banjir, lumpur dan batu. Dengan jalan utama musnah, penyelamat perlu menuruni lereng bukit dengan tali untuk sampai ke pintu masuk. Limpahan air di utara Himalaya India itu turut memusnahkan jambatan, jalan raya dan 2 loji tenaga elektrik. Sementara itu, 2 empangan terpaksa dikosongkan bagi menghentikan limpahan banjir tiba di Rishikesh dan Haridwar. Penempatan penduduk di lereng bukit yang menghadap sungai turut dipindahkan. Uttarakhand pernah dilanda banjir buruk pada 2013 dan mengorbankan 6,000 orang. Nasib seorang nelayan di Bangkok, Thailand bakal berubah apabila menemui mutiara berwarna oranye yang dianggarkan bernilai 250,000 paun sterling iaitu hampir 1.4 juta ringgit. Hatta Chai, 37 tahun dan isterinya merancang menjual mutiara itu dengan nilai lebih tinggi dan lebih menggembirakan apabila sudah ada senarai pembeli yang berminat.
menceritakan semula bagaimana mutiara itu ditemui sebagaimana dilapor Daily Mail. Hattachai dan keluarganya berjalan di pantai sebelum terlihat satu pelampung hanyut berhampiran pantai wilayah Sitam Marat. Terdapat 3 cengkerang yang tersangkut padanya dan salah satunya mengandungi mutiara berkenaan. Tuah menyebelahi Hattachai apabila dia bertindak membawa pulang cengkerang itu dan membersihkannya sebelum menemui mutiara berkenaan. Mutiara jarang ditemui itu selalunya terdapat pada cengkerang siput dikenali melo-melo, tetapi kali ini ditemui dalam cengkerang tiram. Hattachai dalam padi itu berharap mutiara itu akan memberikan kehidupan lebih baik kepadanya. China yang menjadi negara pertama merekodkan kes COVID-19 tahun lalu melaporkan sifar jangkitan tempatan dalam tempoh 2 bulan. Pada 7 Februari tahun lalu, hanya 14 kes baharu direkodkan melibatkan jangkitan import di Shanghai dan wilayah Guangdong Tenggara. Sifar jangkitan itu direkodkan sejak 16 Disember sekaligus membuktikan negara itu berjaya menghilangkan gelombang terbaru penyakit itu. Sebelum ini, langkah agresif juga diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan dari kelompok besar di wilayah Hebei di sekitar Beijing dan wilayah Heilongjiang dan Jilin Timur Laut. Sementara itu, sempena sambutan Tahun Baru Cina 12 Februari ini, persiapan dibuat secara sederhana di seluruh negara tembok besar itu dengan peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Rakyat tidak digalakkan untuk pulang ke kampung halaman sebagaimana kebiasaan namun tidak menghalang mereka untuk berbuat demikian. Majoriti restoran juga tidak menyediakan perkhidmatan dine-in dan hanya boleh membawa pulang makanan ketika sambutan perayaan itu. Bagi penduduk Beijing pula, mereka perlu membuat ujian calitan terlebih dahulu sebelum pulang ke kampung halaman masing-masing. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di China berjumlah 89,706, manakala jumlah kematian kekal 4,636 orang. Meminta maaf tak menjadikan kita hina, memberi maaf tak menjadikan kita bangga, tapi akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Sekian Berita Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.